Okey, Assalamualaikum. Seperti yang saya janjikan untuk penerangan mengenai resource requirement and resource utilization. Okey. Kalau kita tengok dekat contoh ni, okey, example painting project resource requirement. Okey, once project start, ada 3 aktiviti yang dijalankan secara serentak, iaitu paint first floor room memerlukan 8 hari dengan 2 orang painter. Basement room memerlukan 4 hari dengan 1 orang painter. Dan bedroom memerlukan 6 hari dengan 1 orang painter. Okey, kalau kita tengok 3 aktiviti ini dijalankan secara serentak. Bila aktiviti ni dah habis, barulah dijalankan aktiviti yang seterusnya, iaitu aktiviti paint stairs and hall 4 hari 1 orang painter dan bathroom 2 hari 1 orang painter. Kemudian projek finish. Okey, kita tengok apa yang terjadi. Okey, ini adalah resource requirement plan. Okey, benda yang sama tadi kita pindahkan kepada bentuk requirement plan. Kalau kita tengok dekat sini, okey, yang ini 3 aktiviti yang pertama tadi. Okey, kemudian ini 2 aktiviti yang sesudahnya yang dibuat setelah habis aktiviti first floor room. Baru start dengan stairs and hall dengan bathroom. Okey, kemudian dekat bawah ni, okey, dekat bawah ni ada hari dengan bilangan painters, bilangan tukang cat. Okey, kalau dekat atas ni contohnya kat sini perlu 2 hari. Okey. Kat sini perlu 2 hari, 2 orang pengecat. Dekat sini 1 orang pengecat, dekat sini lagi 1 orang pengecat. So dapat 4 orang pengecat. Kemudian kalau dekat sini 1 orang pengecat di sini, 1 orang pengecat di sini. So dapat 2 orang pengecat. Okey, macam itulah cara dia kira kat sini. Okey. Kemudian ini adalah dia punya resource utilization. Sama juga. Okey, kalau kita tengok hari pertama sampai hari keempat perlukan 4 orang. Hari kelima dan hari keenam perlu 3 orang. Hari 7 sampai hari 10 perlu 2 orang. Hari 11 sampai hari 12 perlu 1 orang. Sama juga dekat sinilah. Nombornya adalah nombor yang ada dekat sini ni. Ni 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1. Okey, kita pindahkan nombor ni ke dalam bentuk graf. Okey, daripada graf ni kita nampak bahawa penggunaan resource yang tidak sekata. Maksudnya awal-awal guna 4 orang, kemudian reduce kepada 3 orang, kemudian reduce kepada 2 orang, kemudian jadi 1 orang. Sebenarnya dalam project management tak boleh buat macam ni. Sebab apa? Sebab you bayar gaji. Contohnya kan kita bayar gaji ikut gaji bulan lah. So kalau kita kata dalam 12 hari ni 4 orang ni bekerja pada 4 hari yang pertama je. Lepas tu hari yang seterusnya kurang lagi seorang. So kita tak nak macam ni. Kalau boleh kita nak penggunaan resource yang sekata. Okey, penggunaan resource yang sekata ni kita namakan dia sebagai apa? Yang dia kata uniform. Okey, kita nak dia menjadi uniform, iaitu dalam resource leveling ni kita nak dia menjadi sebaris je kalau boleh.
Okay, dia kata to maintain a uniform level of required resource. Maksudnya resource yang kita pakai tu kalau 2 orang je dari start sampai habis. Kalau 3 orang je dari start sampai habis supaya pembahagian kerja tu seimbang dan pembahagian gaji tu sepadan lah. Okay, seterusnya. Okay, let's say kita kata berlaku limited resource. Macam tadi kita ada hari yang guna 4 orang, ada hari guna 3 orang, ada hari guna 2 orang, ada hari guna 1 orang. So, what if kalau kita limitkan resource dia memang hanya ada 2 orang sahaja. So, kat sini number of painters dia kita limit down. So, kita limit to 2 painters. Okay, kita limitkan kepada 2 orang tukang cat. Apa possibility yang akan berlaku kalau kita limitkan kepada 2 orang tukang cat? Okay, so dia kata project completion push out. Maksudnya bilangan hari untuk projek itu siap akan jadi lebih panjang daripada yang telah ditetapkan sebelum ini. So, kita tengok contoh dia kat sini. Okey, ini contoh yang mula-mula kita bagi tadi kan? Sama je. Okey, cumanya dekat sini awak ada nampak perbezaannya adalah dekat sini. Dekat slack ni. Okey, slack ni bahasa mudahnya adalah delay. Okey, kalau kita tengok aktiviti first floor room tu, dia tak ada delay. Kenapa dia tak ada delay? Sebab dia adalah aktiviti yang pertama untuk kita buat. Betul kan? Okey. Kemudian, aktiviti yang kedua yang slack the zero tu adalah stairs and hall. Stairs and hall tu adalah kalau kita tengok dalam jadual. Okey, kita tengok dalam jadual. Ada 12 hari, betul? Kemudian, dia first floor room tu dah pakai 4 hari. Jadi yang stairs ni dia nak guna 4 hari. Jadi dia ada balance lagi tak nak guna? Tak ada lah kan. Tadi dah guna 8 hari. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, kan kita dah guna 8 hari dekat sini. Kemudian stairs and hall memang 4 hari. So 4 hari. So bilangan 12 hari ni kita dah habis guna. So tak ada delay lah, maksudnya dia tidak boleh delay. Okey. Kemudian kita tengok bathroom. Bathroom ni aktiviti yang kita jalankan serentak dengan stairs and hall setelah first floor room siap, betul? Okey, kita nampak kat situ ada +2. Okey, kenapa ada +2? Sebab kat sini ada 2 hari dia boleh delay. Kalau dia tak buat dekat sini, dekat mana? Sekejap dekat sini, dia boleh buat dekat sini, dia boleh buat dekat sini. Dia ada 2 hari untuk delay. Kan? Okay, sebab kalau you tarik dia pun, tarik sehari ke belakang, dia masih ada lagi 1 hari untuk siap, betul? 1 hari delay. Kalau you tarik lagi 2 hari pun, dia masih boleh siap juga dalam 12 hari yang telah ditetapkan. Okay, yang basement room ni pula, okay, kalau kita tengok basement room ni pula, dia 8 kat sini, maksudnya inilah 1 sampai sini, dari hari ke-5 sampai hari ke-12 ada 8 hari. Okey, manakala kenapa kita kata 8 hari tu ni ada 8 hari tu lah, ada 8 hari yang dia tak boleh buat dekat sini. Dia memang tak boleh buat dekat sini. Sebab apa? Kita dah limitkan 2 orang painter saja. Nak tak nak dia kena dipindahkan ke belakang. Sama juga dengan bedroom ni ada 6 hari sebab kat belakang ni ada 6 lagi kotak kosong. Okey. Ini dia punya awalan dia. Okey. Which is kita kenali dia sebagai kita nak dapatkan first resource allocation. Okey. Jadilah macam ni. Kan? Kita dah bawa yang lain ke belakang. Apa hasilnya? Okey. Hasilnya adalah awak nampak kat sini semua dah 2, 2, 2, 2.
Okay, ingat tadi kita kata kita nak jadikan tukang cat tu 2 orang saja. So berjayalah untuk aktiviti nombor 1 tu, first floor room tu dia 2 orang saja. Okey, tapi aktiviti hari ke-9 sampai hari ke-14, okey, kenapa hari tu jadi 14 tambah, sebab tadi kan aktiviti, let's say kalau kita kata ni aktiviti bedroom tu kat sini ada 6 hari, kita ada balance dia 4 hari kan dekat sini. Okey, tengok kat sini. Sekejap. Okey, merah. Kita let's say lah kat sini aktiviti ni yang boleh kita jalankan kan. Selepas habis first floor room tu baru kita boleh jalankan aktiviti yang lain. So kat sini kalau awak nampak hanya ada 4 hari saja yang available, sedangkan dia nak pakai 6 hari. Okey, sebab tu kita nampak dekat sini dia ada tolak 2. Maksudnya dia perlukan tambahan 2 hari. Okey, dan tambahan 2 hari tu kita dah dapat dekat sini. So kita tambahlah 2 hari, 13 dengan 14 hari. Okey, walau macam mana pun kita masih dapati bahawa pada hari yang awalan ni masih lagi perlukan 4 orang dan 3 orang. Okey, jadi kita buat lagi resource allocation untuk second resource allocation. Okey, dalam second resource allocation ni dekat sini, okey, yang mula-mula okey, yang ini sudah finish. Okey. Kemudian kenapa kita ambil stairs and hall dan bedroom ni? Okey, untuk kita buat aktiviti seterusnya. Okey. Kalau kita tengok stairs and hall ni tadi, dia punya slack dia kosong sebab awal-awal tadi hari yang kita perlukan adalah 12. So dia boleh finish pada masa yang ditetapkan. Okey. Kemudian kalau kita tengok, kita patah balik dekat decision kita sebelum ni, okey, kita nampak bedroom tu merupakan kita panggil least slack, yang paling kritikal sebab dia perlu dibuat. Kalau kita lambatkan, kita nak buat lambat lagi, hari akan lagi bertambah. Okey, sebab tu kita kena buat dia lebih awal. Maksudnya kita pilih stairs and hall and bedroom. Okey, so kita tengok dekat sini stairs and hall and bedroom. Okey, so bedroom tadi tu kita dah finish pada hari ke-14. So sekarang ni kita tengok ada basement room dengan bathroom. Basement room -4, bathroom -2. Kenapa -4? -4 tu dapat, okey, tadi asalnya kita hanya memerlukan 12 hari saja kan, 12 hari. So kita ada perlu lebih 4 hari untuk siapkan basement room tu tadi. Okey, sebab tu dia ada -4. So awak dah faham lah lepas ni, kalau nombor negatifnya lebih besar, itu yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Okey, sebab itu kalau dekat sini kita nampak tadi basement room tu kan, tadi dia punya negatif dia adalah -4. So dia stay dekat situ, tapi kita pindahkan bathroom tu yang ke belakang. Bila kita pindahkan dekat belakang, so kita dah nampak number of painters yang diperlukan untuk mengecat ni telah jadi seragam 2, 2, 2, 2, 2. Okey, saya harap you faham dengan apa yang saya terangkan. Okey, kalau tadi kita kata asal-asal plan, kita perlukan 12 hari untuk siap. Tapi masa 12 hari tu kita perlukan pekerja 4 orang. Ada aktiviti yang perlu 4 orang, ada aktiviti perlu 3, ada aktiviti perlu 2 dan ada aktiviti perlu satu orang pengecat. So ini
tidak baguslah sebab tadi kita kata dia tidak seimbang dari pembahagian gaji dan sebagainya. Dan masa bekerja. Okey, sekarang bila kita nak jadikan dekat depan tadi kan kita dah cakap dah. Apa yang berlaku kalau kita turunkan number orang yang terlibat dalam pekerjaan, automatically bilangan hari yang terlibat untuk bekerja akan jadi lebih panjang. Make sense lah kan? Okay, that's why kalau kita tengok dekat sini, instead of 12 hari, dia jadi 16 hari. Tapi semuanya bekerja setiap hari. Diorang tu sentiasa bekerja setiap hari tanpa ada aktiviti yang tertangguh. Inilah contohnya macam mana nak buat resource allocation. So, nanti dalam assignment you all kena buat macam ni jugalah. Okay?